باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه، لك منا كل حمد في مساء وصباح. هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح. إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه، لك منا كل حمد في مساء وصباح. هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح. إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه، لك منا كل حمد في مساء وصباح. هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح. إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. باسمك الله dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan. 107.3 FM di Lahad Datu Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا
حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Radio IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian rancangan Tahsinul Ibadah. Untuk bersama-sama dengan kita, tak lain tak bukan di hujung talian, kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sekali lagi nak bersama dengan sahabat pendengar, dan minggu ini kita akan bersama untuk pengajian Mantan Zubat dalam bab pengurusan zakat, dan kita akan pergi ke bait yang ke-462. Tapi sebelum itu Ustaz, kita mulakan perkongsian kita pada hari ini dengan sedikit mukadimah daripada Ustaz untuk sahabat pendengar kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Nur Hayati Faradi selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita diuji dengan sesuatu ujian dan musibah, kita perlu mempunyai ilmu, persiapan, ataupun kita perlu mengetahui bagaimana sepatutnya kita untuk mengawal dan menenangkan diri kita. Mengawal dan menenangkan diri kita. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawasanya lebih kurang mafhumnya apabila seseorang itu ditimpa dengan sesuatu musibah, maka dia ingat
menyiapkan diri dia dengan musibah yang lebih besar, iaitu musibah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengenangkan di sana ada musibah yang lebih besar, maka yang kecil ataupun yang sedang kita berada di dalamnya itu akan menjadi ringan. Antaranya juga kita mengingatkan musibah yang menimpa orang lain yang lebih hebat dan lebih berat berbanding apa yang sedang kita hadapi, lalu ia akan melahirkan rasa syukur kepada Allah, kerana tidaklah diuji seberat seperti yang diuji oleh Allah terhadap si fulan dan si fulan misalnya. Itu juga suatu upaya untuk kita pujuk diri kita, kita tenangkan diri kita, kerana di sana ada orang yang lebih berat. Kalau kita hilang mungkin daripada segi harta, orang lain hilang keluarga. Kalau kita hilang keluarga, di sana ada orang yang dalam satu masa hilang sehingga 5 orang sekeluarga misalnya. Perkara ini sebenarnya adalah suatu bentuk yang mungkin dalam bahasa sekarang dipanggil motivasi. Dia nak motivasi diri dia. Dalam bahasa Arabnya dia ingin tasliyah, hiburkan hati dia. Dan perkara itu perlu supaya dia tidak berterusan dalam keadaan tekanan dan juga kesedihan. Dan kita juga boleh hiburkan hati kita dengan mengingati apakah yang bakal kita perolehi daripada Allah, daripada segi pahalanya, daripada segi ketinggian darajahnya. Maka sibukkan diri baca dalam hadis, dengar kata-kata orang-orang saleh yang menyuntik semangat, menghidupkan kembali semangat, memulihkan semula semangat. Maka ia juga dapat memberi kekuatan kepada kita. Dan yang terakhir, kita ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal manusia yang bersabar. Apakah yang dia akan ucapkan apabila ditimpa dengan sesuatu musibah? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan berkata, orang-orang tersebut yang bersabar itu apabila ditimpa musibah akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya sekadar melafazkan bait-bait ayatnya, tetapi menghayati maknanya itu akan menyuntik suatu semangat dan kekuatan dengan kita didik diri kita, ingatkan diri kita, inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Kita semua ini milik Allah. Keluarga kita adalah milik Allah. Harta kita yang musnah itu adalah milik Allah. Dan bila pemiliknya ingin semula hartanya ataupun barang miliknya, maka kita tidak ada sebarang hak untuk menahan. Kita tidak ada sebarang hak untuk membantahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita tambah dengan bacaan Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Baca inna lillah, kemudian baca Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berilah kepadaku ganjaran terhadap musibahku ini dan gantikanlah kepada diriku yang lebih baik daripadanya. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz memberikan motivasi, hiburan hati untuk sama-sama kita jadi lebih tenang dalam situasi kita sekarang. Tapi apa pun, kita akan teruskan juga perkongsian kita pada hari ini Ustaz. Kita mulakan menerusi pengajian Matan Zubat. Silakan Ustaz untuk bait yang ke-462. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berbicara panjang lebar berkaitan dengan siapakah asnaf-asnaf zakat dengan diperincikan definisi-definisinya,
Kemudian dinyatakan pula bahagian-bahagian agihan yang perlu disempurnakan kepada para asnaf. Pada hari ini ada masih lagi berbaki sebenarnya perkara yang berkaitan dengan agihan kepada asnaf. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, salasatun aqallu kulli sinfin fi ghairi amilin wa laysa yakfi. Terjemahannya, sekurang-kurangnya pengagihan zakat yang memadai ialah 3 orang bagi setiap asnaf kenali, iaitu asnaf amil. Sekali lagi. Sekurang-kurangnya pengagihan zakat yang memadai ialah 3 orang bagi setiap asnaf kenali, iaitu asnaf amil. Kecuali tu. Bukan kenali. Kecuali asnaf amil. Kecuali asnaf amil. Apa yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam bait syair yang baru kita baca dan terjemahkan tadi, iaitu apabila kita ingin agihkan kepada asnaf. Ingat, dalam mazhab Syafi'i ada yang diistilahkan sebagai isti'abul asnafi thamaniyah. Pemberian zakat itu wajib diratakan, diberikan secara menyeluruh kepada ke-8 asnaf. Bagi kepada ke-8 asnaf. Khususnya kalaulah agihan ini datang daripada pemerintah. Maka lebih-lebih lagi lah perlu diratakan pemberiannya kepada ke-8 asnaf. Khususnya, bukan hanya saja kerana di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, sama ada al-Imam ataupun Malik pemilik, dia hendaklah meratakan pemberian zakatnya itu kepada ke-8 asnaf kalau ada di sekeliling dia. Maknanya, dia tidak boleh hanya membataskan pemberiannya kepada fakir ataupun miskin sahaja, ataupun fisabilillah sahaja, ataupun ibni sabil sahaja, tetapi ke-8 itu ada bahagian daripada harta zakatnya. Ini berdasarkan pendapat mu'tamad, dan saya pernah kongsi sebelum ini, ada sebahagian ulama yang terkemudian daripada ulama Syafi'i yang memfatwakan boleh bahawasanya harta zakat itu diberikan kepada hanya 1 asnaf sahaja. Bahkan hanya kepada 1 orang sahaja. Boleh diamalkan fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Ujail, nama ulama itu Ibnu Ujail al-Yamani, khususnya kalau harta zakat kita itu sedikit. Contohnya lah, kita nak bagi zakat fitrah, kita bayar RM7. Kalau 7 itu nak diberikan kepada 8 asnaf, dia jadi 7 bahagi 8, negatif. Dia tidak negatif lah, maknanya Siling-siling. setiap orang tu akan dapat kurang daripada RM1. Jadi apa faedah yang dia boleh perolehi daripada duit 5 kupang? Contoh kan, 7 kupang. Kalaulah duit yang nak dizakatkan itu sedikit, maka bolehlah untuk dia mengamalkan memberi zakat hanya kepada 1 asnaf sahaja, bahkan kepada 1 orang sahaja. Ini kalau ke-8 asnaf itu memang ada di persekitarannya. Tetapi contohnya kalaulah 1 orang itu dia memberi zakat sendiri, tak menggunakan amil, maka jumlah asnaf yang dia wajib agihkan zakat hanya 7 saja. Tidak ada nombor 8. Amil itu hanya kalau zakat itu tidak diagihkan sendiri, bahkan diagihkan oleh al-imam. Maka barulah dia ada di sana asnaf amil yang menguruskan harta zakat tersebut. Apa yang ingin disampaikan dalam bait syair ini adalah
setelah kita mengetahui agihan itu perlu meratai ke 88 asnaf, daripada setiap asnaf itu berapa orang paling minima? Berapa orang paling minima? Kerana kalau contohnya asnafnya fakir, dalam fakir ni banyaklah fakir, ribu-ribu fakir. Duitnya tidak menyamai dengan bilangan asnaf misalnya. Maka ini disebutkan salasatun aqallu kulli sinfin. 3 orang adalah sekurang-kurangnya daripada setiap satu asnaf. Maknanya demi untuk melunaskan, menyempurnakan agihan, paling kurang 3 orang. Paling kurang 3 orang. Dan paling kurang 3 orang ni, ini kalau yang mengagihkan itu bukanlah pemerintah. Yang mengagihkan itu pemilik. Iyalah. Itulah Ustaz. Kalau pemilik harta, berapa banyak duit dia untuk dia bayar zakat? Kalau dibebankan dan ditaklifkan, dia kena bagi ke 88 asnaf, dan setiap asnaf tu berapa orang, semua kena bagi kepada mereka, sudah tentulah tidak mencukupi kan. Maka sebab itu dalam kes ini memadai 3 orang sahaja untuk melunaskan atau menyempurnakan agihan. Tetapi kalaulah yang mengagihkan itu imam ni bukan maksud imam masjid, imam ni maksud pemerintah, maka wajib 2. Pertama, isti'abul asnafi thama, menyeluruh agihan itu kepada semua asnaf. Yang kedua, isti'abu ahadi kulli sinfin, menyeluruh agihan itu kepada setiap individu dalam asnaf. Ada 2 benda beza kan. Satu, menyeluruh ataupun meratai agihan itu kepada ke 88 asnaf. Yang kedua, meratai agihan itu kepada setiap individu yang ada di bawah setiap satu daripada 8 asnaf. Sudah tentulah perlu suatu jumlah wang yang banyak kan. Lalu ia hanya ditaklifkan kepada apa? Kepada imam, iaitu pemerintah sahaja. Adapun malik secara umumnya macam yang disebutkan tadi, iaitu 3 orang sahaja sudah malik. Kemudian dalam bait syair itu ada sebut kecuali amil. Maksudnya apa? Untuk amil tidak semestinya 3 orang. Kalaulah contoh amil zakat tu ada seorang-seorang lah. Maknanya untuk amil ni bergantung. Sebab amil ni dia boleh jadi kurang daripada 1 orang. Kurang daripada 1 orang pula. Kurang daripada 3 orang. Jadi amil, dapatlah berapa amil yang ada, banyak tu je. Jadi tak semestinya 3 orang. Bahkan dalam sebahagian keadaan tak ada pun asnaf amil. Asnaf amil ni tak ada. Gugur. Kenapa asnaf amil ni gugur? Antara sebabnya adalah pemilik harta tu dia bagi zakat sendiri. Maka tak adalah asnaf amil. Yang kedua, harta zakat itu dibawa sendiri oleh pemilik dia, serah kepada pemerintah. Tidak ada amil yang menjadi orang tengah yang mengumpulkan, mengira, membilang, bahkan langsung kepada imam pemerintah contoh. Maka ini pun tak ada asnaf amil. Maka pada ketika itu gugurlah asnaf amil ataupun tidak perlu diberikan sehingga lengkap bilangan 3 orang. Itu yang dimaksudkan selain daripada amil. Kemudian kata pengarang walaysa yakfi tu yang hujung tu, sambungannya daf'un li kafirin wala mamsusi riqqin wala nasibaini biwasfai mustahiq.
Terjemahannya, pembahagian zakat kepada golongan kafir dan golongan yang masih berstatus hamba juga tidak sah memberikan dua bahagian zakat bagi golongan yang mempunyai dua ciri kelayakan penerima zakat. Setelah itu, kita perlu mengetahui, saya juga telah memberi peringatan, ada sesetengah keadaan seseorang itu membayar zakat tetapi pembayaran zakat dia tak sah. Dia bayar zakat, pembayaran zakat dia tak sah. Mengapa? Kerana tidak cukup rukunnya ataupun tidak cukup syaratnya. Apa rukun bayar zakat? Rukun bayar zakat setelah cukup nisab, cukup haul dan kita mengetahui jumlahnya, rukun pertama niat. Rukun pertama adalah apa? Niat. Adalah niat. Sebab kita memberi harta kepada orang lain ini, kita bagi dengan pelbagai niat. Hadiahnya, bagi hibahnya, bagi sedekahnya. Lalu perlulah dibezakan dengan apa? Dengan niat. Rupa zahirnya sama, bagi duit juga. Belanja kawan pun bagi duit juga. Bagi hadiah kepada isteri pun bagi duit juga. Yang mana satu zakat, yang mana satu bukan zakat, duitnya sama je, warnanya sama. Misal, maka dia dibezakan dengan niat. Kalau dia masa bagi itu dia niat zakat, jadi zakat. Dia niat sedekah, jadi sedekah. Dia niat hadiah, jadi hadiah. Okey. Jadi syarat yang pertama untuk menyempurnakan ibadah zakat ni niat. Niat, bila sebut niat, dia adalah amalan qalbu, hati. Wa mahalluhal qalbu, bermula tempat niat itu adalah qalbu, hati. Okey, jelas. Maknanya yang lafaz zakat itu yang dilakukan semasa bayar zakat fitrah, itu bukan wajib. Itu hanya sunat. Itu hanya untuk ta'lim, mengajar. Supaya takut nanti yang bayar tu dia tak faham ataupun dia tidak pandai untuk berniat, maka disediakan tulisan, baca ni, kata amilnya, baca. Bila dia baca, dia fahamlah, dia akan ikutkan apa yang dibaca itu dalam hati dia untuk menyempurnakan rukun bayar zakat, iaitu niat. Yang kedua, syarat bayar zakat ini hendaklah diberikan kepada asnaf. Kalau kita bagi zakat bukan kepada asnaf, banyak mana pun, walaupun kita niat zakat sekalipun, maka dia tidak akan jadi zakat. Dia tidak akan jadi zakat. Justru hendaklah kita mengetahui siapakah asnaf, itu kita dah bincangkan. Dan hendaklah kita mengetahui siapakah orang yang tak boleh terima zakat. Orang yang boleh dengan orang yang tak boleh. Siapa yang tak boleh? Kata pengarang, walaisa yakfi, tidak memadai, daf'un li kafirin, memberi zakat kepada orang kafir. Orang bukan Islam tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Kalau diberikan, maka hukumnya adalah tidak sah. Yang kedua, wala mamsusi riqin, tidak juga boleh diberi zakat kepada orang yang berstatus hamba. Hamba tak layak menerima zakat. Dan yang seterusnya, wala nasibaini biwasfai mustahiqin, tidak boleh memberi dua bahagian daripada zakat kepada orang yang ada dua ciri asnaf zakat. Maksudnya kita bagi kat dia, ambil zakat ni. Zakat saya ni atas nama kamu fakir miskin. Kemudian kita bagi lagi. Ini kita punya zakat pula. Bagi kepada orang yang sama atas nama dia orang yang berhutang. Itu yang dimaksudkan. Memberi dua bahagian zakat. Satu bahagian misalnya fakir miskin,
satu bahagian gharimin, orang yang berhutang, kita beri kepada orang yang sama melihat merujuk kepada dua sifat yang berbeza. Ini atas nama dia fakir, dapat banyak ni. Ini atas nama dia itu adalah penghutang, maka kita bagi. Tak boleh. Tak boleh. Wala yakfi daf'u nasibain. Apa maksud nasibain? Sahmain min zakatin wahidin li syakhsin muttasifin biwasfai mustahiqin lizakah. Contohnya dia ni kita bagi atas nama amil, dalam masa yang sama atas nama fakir. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan di seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Celik sahaja mata mereka sudah mendengar letupan. Bangun saja dari tidur, mereka mulakan kehidupan dengan air mata juang. Sepanjang perjalanan hidup mereka, hanya obor semangat, kekentalan dan tawakal kepada Ilahi menjadi bekalan. Itulah rakyat Palestin, rakyat yang hidup dalam bumi perjuangan, tanah air milik kita bersama. Ayo zahirkan kebersamaan kita membantu rakyat Palestin dalam solidariti kita bersama rakyat Palestin. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03 8926 7019. Menara Berkembar Petronas siap dibina pada tahun 1996 dan dibuka secara rasmi oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu pada 31 Ogos 1999. Dengan ketinggian 452 meter, Menara Berkembar Petronas telah mencatat sejarah sebagai bangunan berkembar tertinggi di Malaysia, malah di dunia. Mempunyai 88 tingkat, Menara Berkembar ini telah dibina atas tapak lumba kuda jalan ampang dan dibina menggunakan keluli dan kaca yang direka menyerupai motif kesenian Islam. Awas, pastikan anda hanya menyebarkan atau memanjangkan sesuatu maklumat dan berita yang tepat dan benar sahaja. Penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Pendakwaan juga boleh dibuat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 yang memperuntukkan hukuman denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya. #hentikan penyebaran berita palsu. #kita jaga kita. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian tahsinul ibadah untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Tak lain tak bukan, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram di hujung talian saat ini. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita sebentar tadi untuk bait tersebut. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dinyatakan sebentar tadi, tidak boleh diberikan zakat pertama kepada orang kafir, yang kedua kepada hamba sahaya, dan tidak juga boleh diberikan kepada seseorang daripada dua bahagian yang berbeza. Kita beri kepada dia atas nama fakir satu bahagian, kemudian beri pula yang lain atas nama dia adalah fisabilillah misalnya. Ataupun kita beri kepada dia atas nama amil satu bahagian, kemudian beri lagi satu bahagian atas nama orang yang berhutang misalnya. Ini tidak boleh. Setiap seorang hanya layak memperolehi daripada duit zakat itu atas satu bahagian. Ikutlah daripada mana-mana bahagian, dipilihlah salah satu daripadanya untuk diberikan zakat kepadanya. Seterusnya kata pengarang, wala bani Hashimin wal Muttalibi
walal ghani bimalin au takas. Terjemahannya, tidak sah juga pembahagian atau pengagihan zakat untuk keturunan Bani Hashim, Bani Al-Muttalib dan kepada orang yang kaya dengan hartanya atau kemampuannya berusaha. Lagi yang tidak boleh menerima zakat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i adalah yang kita panggil Ahlul Bait. Ahlul Bait. Iaitu seseorang yang bernasabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada keturunan Bani Hashim ataupun yang datang daripada keturunan Bani Muttalib. Dia lebih umum daripada Ahlul Bait. Dia datang daripada jalur Bani Hashim ataupun dia datang daripada jalur keturunan Bani Al-Muttalib. Dia Hashim, Muttalib. Kedua-dua ni adik-beradik lah. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan juga bin Hashim. Jadi Hashim ini dia ada adik-beradik yang satu namanya Muttalib. Hashim, satu lagi Muttalib, kemudian Abdul Syams, Abdul Naufal ataupun Naufal. Daripada empat, yang dipilih dua sahaja, yang datang daripada keturunan Bani Hashim dan yang datang daripada keturunan Bani Muttalib. Imam kita, Imam Syafi'i adalah daripada keturunan Muttalib. Jadi kalau seorang itu Ahlul Bait, lebih-lebih lah. Sebab dia adalah daripada keturunan Bani Hashim. Rasulullah adalah daripada keturunan Bani Hashim. Maka tidak boleh menerima daripada zakat. Tak boleh menerima daripada zakat. Mereka boleh menerima sedekah, apatah lagi hadiah, tetapi tidak boleh mengambil daripada zakat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ini adalah dalam mazhab Syafi'i. Misalnya dalam mazhab Hanafi, boleh untuk daripada Ahlul Bait ini mengambil daripada zakat. Bahkan sebahagian ulama Syafi'i daripada kalangan yang terkemudian memfatwakan boleh untuk daripada kalangan Ahlul Bait itu untuk mengambil zakat, kerana dahulu mereka ini walaupun tidak mendapat zakat, mempunyai dana tanggungan yang diperuntukkan oleh agama untuk mereka. Agama memperuntukkan dana khas kepada kaum kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang melalui harta ghanimah, yang datang melalui harta faid. Yang kedua-duanya itu hanya berlaku bila ada peperangan. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walil rasul walidil qurbah. Bahagian itu dah tak ada pada hari ini. Harta ghanimah itu sudah tidak ada. Maka dana khas tanggungan untuk kaum kerabat Rasulullah SAW sudah tidak ada. Maka bolehlah diambil daripada zakat. Tapi ini berdasarkan fatwa ulama Syafi'i yang terkemudian. Namun sebahagian daripada ulama khususnya Ahlul Bait mengekalkan untuk tidak mengambil zakat walaupun apa kepayahan sekalipun. Dan kitalah sebagai orang yang mencintai Rasulullah, maka seharusnya mengambil berat tentang kebajikan mereka-mereka yang ada kaitan dengan Rasulullah. Seperti mana kita ambil berat kebajikan kaum keluarga kita, maka mengambillah berat juga kita terhadap kaum kerabat Rasulullah SAW adalah tidak patut. Kita ini mempunyai jiran daripada kalangan Ahlul Bait yang susah. Tetapi kita membiarkannya dalam keadaan susah. Kita lakukanlah membantu tersebut demi untuk menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang seterusnya yang tak boleh terima zakat ni orang kaya. Orang kaya. Kaya ni dia ada dua.
Satu dipanggil al-ghaniyu bimal. Dia kaya dengan sebab harta. Yang kedua, al-ghaniyu bitakassub ataupun bil kasab. Saya akan terangkan apa maksud orang kaya dengan harta dan juga orang kaya dengan pekerjaan. Kasab ni kerja lah. Orang kaya dengan harta ni maksudnya dia ni ada sejumlah harta yang mana harta itu cukup untuk menampung diri dia dan menampung orang yang dia tanggung dalam tempoh baki hidup dia. Satu orang hidup, baki hidup dia berapa banyak? Dia tahu tak? Tak tahu kan? Maka dalam kitab dia ada guna istilah dipanggil al-umrul ghalib. Umur yang ghalibnya orang hidup lah. Lebih kurang apa? 54 tahun ke yang disebut dalam kitab. Maknanya, okey, duit simpanan yang dia ada ni boleh menanggung keperluan dia dalam baki hidup dia dan orang yang dia wajib tanggung. Kalau dia ada baki lagi 20 tahun, maknanya duit itu cukup untuk 20 tahun. Kalau dia ada, maka dia ni dikira kaya dengan sebab harta walaupun dia tak ada apa-apa pekerjaan. Dia tak ada apa-apa kerja tapi duit simpanan banyak tu, maka dia adalah dikira sebagai orang kaya. Maka tak boleh bagi zakat pada dia. Dia tak boleh terima zakat. Okey, dia tak boleh terima zakat. Yang kedua, kaya dengan sebab kerja. Dia tak adalah duit banyak tu, kan? Dia tak adalah duit banyak tu, tapi dia mempunyai kasab. Dia mempunyai perusahaan. Dia mempunyai kerja, sama ada kerja makan gaji ataupun kerja hasil upah. Hasil upah tu gaji lah. Ataupun kerja pendapatan melalui perniagaan misalnya kan. Itu semua yang gaji yang dia peroleh itu cukup. Cukup untuk menanggung dirinya dan menanggung orang yang dia wajib tanggung, dan dia tak perlu berhutang lah istilahnya untuk dia nak menyempurnakan keperluan dia. Cukup. Maka orang ini juga adalah dikira sebagai orang kaya walaupun dia tidak ada sedebuk duit sebanyak yang macam sebut tadi, tapi pendapatan bulanan dia itu adalah mencukupi untuk keluar dan masuk. Maknanya tidak berlaku defisit lah dalam perbelanjaan. Tak ada defisit. Maknanya duit masuk dengan duit keluar paling kurang sama banyak lah. Walaupun tak boleh nak menabung. Kan? Berapa banyak dia perlu, banyak itu dia ada. Paling kurang. Maka dia itu masih dikira orang yang ghani, kaya. Dan dia tidak boleh menerima zakat. Kita sambung lagi. Satu lagi baik mungkin Ustaz. Akhir. Satu baik lagi. Waman biinfaqin minaz zawji waman hatman minal qaribi makfiyul mu'an. Terjemahannya, tidak sah zakat diberikan kepada orang yang sudah dicukupkan keperluannya seperti isteri yang sudah menerima nafkah daripada suaminya dan orang yang memperolehi infak wajib daripada keluarga terdekatnya. Orang yang tak boleh terima zakat ni lagi adalah dalam bahasa umumnya adalah makfiyun binafaqatin wajibatin li ghairi. Makfiyun binafaqatin wajibatin li ghairihi ataupun ala ghairihi. Orang yang mana dicukupi keperluannya dengan nafkah yang orang lain wajib tanggung atas dirinya, kepada diri dia. Okey. Dalam kitab ni dia kata yang pertama disebut orang yang dengan waman biinfaqim minaz zawj. Orang yang mana dia mendapat infak, belanja nafkah daripada suaminya. Daripada suaminya.
Jadi isteri tak boleh terima zakat. Isteri tak boleh terima zakat kerana apa? Kerana dia ditanggung nafkahnya oleh orang lain. Nafkah wajib. Suami wajib menanggung nafkah. Jadi yang isteri dapat tu adalah nafkah wajib. Maka isteri tak boleh terima zakat. Tak boleh terima zakat atas nama fakir miskin. Maksudnya daripada asnaf fakir miskin, maka isteri tak boleh terima. Bila seseorang itu wajib membayar nafkah kepada seseorang yang lain, tidak boleh dia bagi zakat kepada orang tu. Kita tak boleh bagi zakat kepada seseorang yang kita wajib tanggung nafkah dia. Maksudnya apa? Maksudnya suami tak boleh memberi zakat kepada isterinya. Isteri boleh tak bagi zakat pada suami? Boleh. Isteri kaya. Suami ala kadar. Jadi isteri itu ada zakat ni. Nak bagi kat suami yang memang asnaf misalnya. Boleh tak? Boleh. Walaupun nanti bila suami tu dapat, dia guna balik bayar nafkah isteri dia. Beli makan minum. Tidak mengapa. Hukumnya tetap boleh. Tapi ingat, yang dikatakan tak boleh bagi kepada orang yang mana ditanggung nafkahnya itu, maksudnya atas nama asnaf fakir miskin. Tapi kalau dia itu berhutang, contohnya isteri ada hutang, segi nafkah dah cukup dah, isteri ada hutang, macam-macam lah hutang. Suami dia bagi zakat kepada isteri sebagai orang yang berhutang, misal, maka boleh. Yang tak boleh itu atas bahagian fakir miskin. Itu kena jelas tu. Orang yang mana ditanggung nafkah wajibnya oleh seseorang. Okey, siapa lagi yang mana ditanggung nafkah wajib selain isteri? Anak. Anak yang ditanggung nafkah wajibnya oleh ayahnya. Mungkin ibunya kalau ayah tak ada. Mungkin datuknya kalau ayah tak ada. Siapakah budak yang mana wajib ditanggung nafkah oleh ayah ni? Wajib, bukan secara sukarela. Sebab ada orang ditanggung nafkah oleh abang dia. Ayah apa semua tak ada, abang tanggung. Ataupun pakcik dia, ataupun kakak dia. Nafkah yang dia terima itu sebenarnya bukan nafkah wajib. Dia diistilahkan sebagai ihsan. Jadi kalau dia ditanggung nafkah oleh abang dia, kakak dia, dia boleh terima zakat daripada bahagian fakir miskin kerana yang dia terima itu bukanlah nafkah wajib tapi hanya sekadar ihsan sahaja. Okey, siapa lagi yang wajib ditanggung? Iaitu anak. Anak yang macam mana ni yang ayah wajib tanggung nafkah ni? Anak yang pertama belum baligh. Yang pertama. Yang kedua, tidak mempunyai harta. Dia belum balik dan tak ada harta. Tapi kalau dia ada anak ni belum balik, baby lagi, tapi duit banyak berkepuk. Macam mana pula anak baby duit berkepuk? Dia waris daripada mak dia meninggal. Mak dia banyak duit. Sebahagian duit mak dia jadi dia punya, betul tak? Betul. Jadi baby ni dia jadi duit banyak. Maka ayah tu tak wajib tanggung nafkah baby tu. Untuk syaraan baby itu, ayah tu boleh menggunakan duit baby itu sendiri untuk menanggung dan menyara. Nak beli pampers dia, nak beli makan dia, nestem dia, susu dia, semua guna duit baby. Boleh tak? Boleh. Kerana pada ketika itu, kalau baby itu bukan miskin, mana baby itu berharta, maka tidak wajib ditanggung nafkahnya. Okey? Jadi, ataupun dia ni dah baligh tapi tak boleh bekerja. Anak tu dah baligh tapi tak boleh bekerja. Sebab apa tak boleh bekerja? Faktor fizikal, dia mungkin OKU. Apatah lagi kalau dia OKU mental misalnya kan. Walaupun dah balik ataupun anak tak OKU, dia normal tapi dia balik umur 15. 15 ni tak boleh nak kerja, tak ada kerja yang sesuai. Khususnya kalau dia perempuan. Maka masih lagi ayah wajib tanggung nafkah anak perempuan dia sehinggalah anak perempuan dia bekerja ataupun anak perempuan dia tu ada suami yang akan tanggung nafkah dia. Itu mereka semua yang saya sebutkan tadi tak boleh menerima zakat. Tak boleh bagi zakat.
kepada mereka. Sebab itu dia sebenarnya tidak ada zakat kepada anak yatim. Kita bagi kat mak dia. Mak dia tu pandailah uruskan. Sebab anak yatim ini dia tak ada ayah. Dia punya tanggungan nafkah dia itu sepatutnya ditanggung oleh kebajikan umum. Itu akan ada perinciannya. Tetapi kalaulah isteri tu dia memang ada suami tapi suami mengabaikan nafkah. Sehingga dia tak ada, kerja pun tak ada. Nafkah pun tak cukup. Boleh dia terima zakat. Tadi kita kata isteri tak boleh kan? Isteri yang kata tak boleh itu isteri yang terima nafkah daripada suami dia. Suami dia pun miskin, contoh. Ataupun suami dia mengabaikan nafkah walaupun kaya, contoh. Maka kita tahu ada keadaan wanita-wanita seperti itu yang dia tak bolehlah nak kerja banyak sangat untuk menampung kehidupan dia, maka boleh bagi zakat kepada dia. Walaupun dia itu mempunyai suami. Siapa lagi orang yang wajib ditanggung nafkah? Iaitu ayah. Ayah ibu. Ayah ibu yang sudah tidak ada harta, maka nafkah mereka wajib ditanggung oleh anak. Jangan kita biarkan ayah kita dah umur banyak masih bekerja. Malanglah. Anak yang mana ayah dah besar, ayah dah tua, kita masih bebankan dia bekerja. Dia tak nak susahkan anak, betul lah tu. Itu inisiatif dia. Tapi sebagai anak, kita janganlah biarkan ayah kita dah berumur, dah berusia tua, terpaksa bawa Grab lagi contoh. Terpaksa bawa. Kalau dia nak buat tu, dia buatlah. Tapi inisiatif daripada kita perlu menanggung nafkah daripada kepada dia. Jadi kalau ibu ayah yang ada harta yang mencukupi, tak wajib ditanggung nafkahnya oleh anak-anak. Tapi kita bagi juga duit sebagai hadiah. Itu bukan nafkah, itu namanya hadiah. Tapi kalau memang dia tidak mempunyai perbelanjaan, yang kita beri itu adalah nafkah wajib, bukan pilihan. Dia bukan pilihan. Dia adalah wajib memastikan ibu dan ayah kita yang sudah tidak ada harta dan tidak ada pekerjaan untuk memastikan cukup makan minumnya, cukup bayar sewa rumahnya, itu semua adalah tanggungjawab semua anak-anak baik lelaki ataupun perempuan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Dan kita sampai ke hujung Ustaz. Mungkin dalam masa 2 minit macam tu untuk kesimpulan. Silakan Ustaz. Usahlah menunggu waktu banyak harta untuk kita bersedekah. Bersedekahlah daripada sekarang. Usahlah menunggu sehingga ibu bapa kita susah barulah kita nak membantu. Bahkan dalam keadaan sederhana, dalam keadaan biasa pun kita terus membantu mereka. Dan bukanlah wang ringgit kita yang diinginkan oleh mereka sebenarnya, tetapi suatu bentuk penghargaan, terima kasih, terjemahan syukur yang mereka ingin lihat daripada anak-anaknya. Dan suatu kaedah yang disebut bahawasanya kama tadinu tudan, seperti mana kamu perlakukan kepada orang lain, kamu juga akan diperlakukan kelak. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, pasti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang tidak durhaka, anak yang akan membakti kepada kita kelak setelah kita berusia lanjut, maka cara dia berbaktilah kepada kedua orang tua. Kama tadinu tudan, seperti mana kamu buat, kamu akan diperlakukan. Mungkin orang tu sudah kehilangan ibu dia, ayah dia. Adakah masih ada lagi peluang untuk dia buat bakti? Masih. Bila ditanya Rasulullah, maka Rasulullah memberi saranan supaya yang bertanya itu berbuat baik dengan kawan-kawan ayah dia, kawan-kawan ibu dia, bagi makanan, bagi
duit, tanya khabar, itu pun termasuk sebenarnya sebagai suatu lanjutan kepada kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah untuk sesi soal jawab. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sedang itu bak harapan si kecil yang rindu belayang dan perhatian, yang mendambakan kasih dan sayang dari seorang insan yang penyayang. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi bimbang, sandaran Rasul jika menyampai khutbah, diganti mimbar baru kena keuzurannya. Tarisan sebatang taman menyentuh hati, mengucap perasaan. Benarkah aku cinta? Benarkah aku rindu? Sedangkan tak pernah gugur air mataku menenangkanmu. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi mimbar, sandaran Rasul jika menyampai khutbah, diganti mimbar baru kena keuzurannya. Betapa kerasnya hatiku ini untuk menghadapi perjuanganmu. Betapa angkuhnya diriku ini untuk menghargai perjuanganmu. Ya Rasulullah, ingin aku menjadi sebatang taman yang menangis rindu kepadamu. Ya Rasulullah, biarlah aku hanya sebatang taman, namun dapat bersamamu di dalam syurga. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi mimbar, sandaran Rasul jika menyampai khutbah, diganti mimbar baru kena keuzurannya. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.